Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Pohon beringin daunnya lebat, batang besi mudah berkarat. Untuk kerabat juga sahabat, selamat berpuasa, moga kuat. Salam Ramadan kepada anda semua keluarga besar Tanyalah Ustaz. Apa khabar? Saya doakan yang ada urusan hari ini moga-moga dipermudahkan. Yang ada hajat sama-sama kita doakan agar ditunaikan. Dan yang ada masalah semoga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Apa pun yang ingin kita lakukan hari ini, ingat keluarga besar Tanyalah Ustaz, jaga SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Kalau boleh pilihlah yang elok sikit. Ini tidak tutup mulut nampak hidung, tutup hidung nampak mulut, kan? Kalau boleh biar yang sempurna menutup kita punya muka ni. Yang kedua, kalau boleh jaga penjarakan fizikal. Akak-akak, abang-abang, janganlah duduk dekat-dekat sebab kita belum menang menentang COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa pakai hand sanitizer. Tak faham? Cecair pembasmi kuman. Okey, baiklah. Jadi insya-Allah seperti biasa, hari ini sudah masuk 24 Ramadan. Persoalannya, adakah bagaimana dengan puasa kita? Jadi hari ini kita nak audit puasa kita. Kita nak cek adakah puasa kita setakat ini bagaimana. Okey ataupun tidak. Oleh itu, pada pagi ini kami bawakan khas untuk anda. Kita membincangkan tentang tajuk audit puasa bersama dengan guru kita tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Sihat alhamdulillah. Kena audit Kena audit Ustaz. Sudah 24 Ramadan, jadi moga-moga kita punya puasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak hulurkan kepada guru kita, kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan berkaitan tentang audit puasa. Jadi tanpa buang masa, terus kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim. Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Adinda Salih Al-Hasan Muhammad ya Hakim, seluruh Salih Al-Hasan Muhammad, warga dan kru Tanyalah Ustaz, dan seterusnya para sidang penonton yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita telah berada dan Allah panjangkan usia kita berada di saya semak 10 akhir daripada Ramadan. Nah, saya semak, dan waktu ni waktu Nabi SAW menggiatkan ibadatnya kepada Allah SWT sebab kita sedang menuju kepada garisan penamat Ramadan. Betul. Jadi kalau kita biasa lumba lari tu, bila dekat-dekat dengan garisan penamat ni bukan makin slow kan? Betul. Kita makin top speed, kita makin laju. Dan nampak gaya macam kita ni makin slow. Ada yang patah balik pun ada yang berhenti bersila kat atas ni pun ada sebagainya. Jadi sebab sepatutnya kita makin speed, kita makin meningkatkan ibadat kita kepada Allah, dan inilah yang menzahirkan setakat mana kualiti ibadat yang kita namakan sebagai puasa ini. Betul. Dia ada kesan yang macam tu. Jadi subhanallah tuan-tuan, kalau nak cerita tentang puasa ni, kita ada matlamat daripada puasa. Ada 3 kelompok orang yang masuk dalam bulan Ramadan dan akan keluar daripada Ramadan. Kita nak tengok kita ni duduk dekat mana. Kelompok yang pertama disebut yang Nabi SAW sebut tak dapat apa-apa daripada puasa dia. Kamin saim malaysa min siyamil ja' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga saja. Dan Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis yang lain, rabba saimin laisa lahu min siyami illa ju' wa rabba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahr. Berapa ramai orang yang boleh jadi orang yang berpuasa itu tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar saja. Dan boleh jadi orang yang qiyamul lail itu tak dapat apa-apa daripada qiyamul lail dia melainkan berjaga malam saja. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Maka kelompok yang pertama ni kelompok yang tak dapat apa-apa daripada Ramadan dia.
Kelompok yang kedua ialah kelompok yang Dr. Sukhadawi pernah sebut tentang penyembah Ramadan. Dia menyembah Ramadan ni maksud dia bila masuk je Ramadan dia ibadat dia sangat kuatlah, dia pulun, dia maksimumnya ibadat dalam bulan Ramadan. Salat Jumaat dengan qiyam mulai je, dengan baca Quran, dengan apa sebagainya. Tetapi bila dia keluar daripada Ramadan, dia balik macam mana dia sebelum tu. Hilang royub tak tahu gimana. Balik ke gua masing-masing agaknya. Jadi subhanallah Jumaat maksudnya dia tidak terkesan, tidak mendapat manfaat daripada Ramadan yang Allah bagi dekat dia. Sebab kita ingat Ramadan ni dia panggil macam bulan tarbiyah. Tarbiyah ni maksud training lah. Ataupun dia panggil madrasah Ramadan. Tarbiyah ke madrasah ke training ke sekolah ke universiti ke, kesan dia bukan semata-mata waktu kita duduk dekat dalam universiti tu. Kalau belajar pandai cerdik tapi keluar-keluar tak ada apa-apa, tak dapat apa-apa, maksudnya dia pengajian itu tak beri manfaat kepada dia. Betul. Sama juga orang pergi training, orang pergi kursus, 3 hari kursus dekat Langkawi ke, dekat Cameron Highland ke, kursus bukan main 3 hari punya semangat, balik-balik keluar daripada kursus pergi kerja, orang masuk pukul 8, dia pukul 10 baru masuk. Itu MC langsung tak main ke apa sebagainya. Jadi maksudnya program kursus tu tak ada kesan kepada dia. Sama juga dengan orang dalam bulan Ramadan, kadang-kadang masuk Ramadan, usaha dia, ibadat dia sangat hebat dalam Ramadan, tapi keluar Ramadan dia tak ada kesan kat dia. Ini orang yang tak mendapat manfaat juga daripada Ramadan. Kelompok yang ketiga ialah kelompok yang orang yang mendapat takwa di sisi Allah. Sesuai dengan apa yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi matlamat yang nak kita dapat daripada puasa kita tu ialah kita mendapat solat Jumaat takwa di sisi Allah Subhanahu taala yang Allah telah janjikan. Maka kita buat ibadat yang namanya puasa ini dengan kesungguhan dan dengan pemahaman dan dengan kekhusyukan yang akhirnya akan membawa kepada takwa di sisi Allah Subhanahu taala. Itu matlamat dia. Maka subhanallah, nak sampai kepada tahap takwa yang endingnya nama takwa, yang hasilnya takwa, kita kena value kita punya usaha yang namanya puasa ni. Setakat mana puasa yang kita bawa sepanjang 30 hari ini, adakah dia akan membawa kepada hasilnya takwa? Ataupun dia boleh bawa kepada kosong, tak ada apa-apa. Ataupun dia boleh bawa kepada salat Jumaat yang hanya kelang kabut waktu bulan Ramadan, tapi keluar-keluar tak dimanfaat apa. Maka di sini Imam Ghazali rahimahullah taala menyusun 3 tingkatan puasa. 3 tingkat orang berpuasa. Yang tadi 3 tingkat jenis orang puasa. Daripada puasa kita tu, salat Jumaat yang nak lead into takwa ni, kita nak tengok pula 3 tingkatan orang yang menghasilkan sama ada takwa ataupun tidak, ataupun hanya menghasilkan takwa saja di hujung. Takwa ya, maksudnya dapat makan saja, tapi tak dapat apa-apa. Lepas tu Imam Ghazali rahimahullah taala ini yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Apa-apa yang related dengan perbincangan yang nama Salat ala Jumaat, dia panggil tingkatan puasa untuk kita audit dalam puasa kita dalam Ramadan kita kali ini dan bahkan Ramadan kita yang lepas. Berapa kali dah kita masuk Ramadan? Betul. Hakim umur apa sekarang ni? Saya 26, Ustaz. Orang kata jangan tanya umur. Dia Tok Guru pesan jangan tanya antara benda yang dilarang tanya tu, orang tanya umur. Tapi jawab laju je kan. Kalau orang perempuan dia kata rahsia. Dia tak boleh jawab betul. Jadi salat Jumaat kalau umur 26, salat ala Muhammad, tolak kita punya belum balik. Maksud dah 16 tahun dah kita masuk Ramadan. Salat Jumaat dah saya pun dah 40 lebih dah. Maksudnya saya lebih 30 kali. Macam 30 lebih kan. Jadi salat Jumaat dah 30 kali dah masuk Ramadan ni. Maksudnya Ramadan yang sebelum-sebelum ni meningkatkan tak ataupun ada tak tanda-tanda saya mendapat takwa di sisi Allah SWT? Maksudnya kena value lah. Dan penghasilan daripada takwa itu dia terhasil daripada amalan puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu, sama ada kita duduk pada salah satu daripada 3 ciri yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, yang namanya pertamanya dia panggil puasa saumul umum ataupun puasa orang-orang awam, salat ala Muhammad. Yang keduanya dia panggil Allahumma salli ala Muhammad saum al-khusus, puasa khusus. Dan yang ketiga dia panggil puasa ataupun saum al-khususul khusus. Salat ala Muhammad. Jadi kita nak bincang 3 benda ni. Pada pagi ni kita nak bincang
apakah yang disebutkan sebagai puasa yang umum tadi, apa yang disebutkan sebagai puasa khusus dan apa pula yang disebut sebagai puasa khususul khusus. Insya-Allah kita akan bincang pada perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi itu 3 perkara yang Ustaz mulakan, iaitu puasa al-umum, puasa al-khusus dan puasa khusus al-khusus. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Puan Hayati Ismail dari Rawang. Ya, Kak Yat. Ya, Kak Yat. Ya, silakan. Okay, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, rindu tak dapat rentas negeri. Ustaz, Kak Yat ni orang Bandar Baru sebenarnya. Dulu sekolah kebangsaan Bandar Baru. Orang kampung lah ni. Kampung. Kak Yat nak tanya, Ustaz. Jika Allah berkehendak kebaikan kepada kita, nescaya Allah pun mudahkan. Ya, betul. Lepas tu, kita rasa kita dah buat yang terbaik. Kita dah mengaji, kita solat, kita sedekah. Adakah kita dikira berdosa kalau kita rasa macam kita mengasuh, kita rasa macam kita dah penat, Ustaz? Baik. Itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan Kak Yat. Betul, Ustaz. Puasa ni 30 hari, Ustaz. Mula-mula semangat tapi dah tengah-tengah Ramadan. Aduh, penat pula puasa ni. Jadi bagaimana, Ustaz? Baik, Allahumma salli alaihi. Terima kasih Kak Yat atas soalan tu. Masya-Allah, Ustaz Ahmad. Sangat bagus. Sebenarnya Kak Yat telah mewakili kita semua lah. Betul. Mewakili kita semua. Nabi SAW sebut. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam 2 hadis, yang pertama, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis riwayat Bukhari Muslim di sahih. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW sebut, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah SWT, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Subhanallah. Dalam riwayat yang satu lagi saya sebut tadi ni, siapa yang menghidupkan Ramadannya dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi kunci kepada pengampunan dosa dalam bulan Ramadan ni ada 2. Yang pertama iman, yang kedua harap. Iman ni apa? Maksudnya dia percaya sungguh dengan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan. Salih ala Muhammad. Gandaan-gandaan pahala, pengampunan dosa. Maka apa dia buat? Hasil daripada percaya tu, dia bersungguh untuk buat ibadat. Nampak sungguh kesungguhan dia baca Quran, nampak kesungguhan dia qiyamul lail, nampak kesungguhan dia nampak nilai Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan. Nampak dia punya ibadat tu. Itu menunjukkan yang dia beriman. Tetapi dalam keadaan kita ni bersungguh pun kita mai tahap letih. Kita tak biasa duduk ibadat banyak-banyak. Kita tak biasa duduk puasa banyak-banyak. Kita tak biasa duduk qiyamul lail banyak-banyak, baca Quran banyak. Kita tak biasa. Ini bukan amalan kita sebelum daripada ni. Masuk Ramadan maksimum pum tekan. Akhirnya apa jadi? Sampai tengah-tengah dah nak tumbang, dah nak collapse. Kita dah letih, kita dah penat. Sebab kita tak biasa. Beza dengan orang dulu-dulu yang 6 bulan sebelum masuk Ramadan dah start dah. Dah start dah, dia start dengan ibadat dia, dah start apa semua. Bila masuk Ramadan, dia maksimum pun tak ada masalah apa sebab dia dah terbiasa. Betul. Jadi kita tak terbiasa. Kalau kita pergi sembahyang tarawih pun, Salih Ahmad, kita punya semangat nak pergi sembahyang tarawih. Sampai-sampai kat masjid, dalam hati duduk, harap-harap tu imam buat 8 lah hari ni. Harap-harap jangan panjang-panjang lah kan. Sebab kena pula tu imam Yasin, baca Yasin pula dah, ya Allah, dia kata, habislah aku hari ni. Tengok tu imam baca Yasin, Allahu Akbar, rukuk panjangnya tu, dia alhamdulillah syukur. Jadi maksudnya, kita ni walaupun dalam keadaan kita ni beriman dan harap sungguh-sungguh kita nak buat ibadat ni, tetapi di sana ada sifat letih sebagai seorang manusia. Ada sifat misalnya kita nak cepat, ada benda-benda, itu sifat seorang manusia. Tetapi dalam keadaan dia masih menunjukkan kesungguhan. Dia masih nak bersungguh juga walaupun keadaan dia letih. Nampak mujahadah, nampak kesungguhan, nampak mata dia tu, nampak dia letih. Dia harap, ya Allah, dalam keadaan kelemahan ibadat ini pun, ya Allah, tolonglah terima ibadat aku. Mudah-mudahan Allah menerima. Mudah-mudahan Allah terima. Sebab sifat kita sebagai manusia. Dan kita teruskan ibadat sampai satu hari kita nak jadi macam dulu salafus soleh, macam orang-orang yang hebat yang kita sudah terbiasa dengan amalan tersebut dan sudah tidak ada apa-apa lagi di sisi dia, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Baik, jadi 2 kunci untuk diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua kita berharap agar diampunkan dosa kita. Soalan seterusnya, Ustaz, daripada Saleh Saad di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan, bagi memudahkan membuat ukuran kedudukan puasa kita, bolehkah Ustaz jelaskan konsep puasa yang sebenarnya mengikut syariat, iaitu adakah hanya menahan lapar dan dahaga sahaja atau lebih dari itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Saleh Saad atas soalan.
Cantik soalan ni Ustaz. Cantik soalan, Masya Allah. Terima kasih Encik Saleh Saad atas soalan tadi ni. Nak macam mana kita nak ukur puasa kita ni? Kita nak measure macam mana? Apakah dia punya kayu ukur dia? Salih ala Samad. Maka tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala cuba untuk senaraikan kepada kita kedudukan puasa. Yang pertama dia panggil puasanya, Allahumma salli ala Samad, al-umum atau saumul umum. Puasa umum ni maksud, subhanallah, orang yang berpuasa hanya sekadar menahan mulutnya daripada makan, menahan perutnya daripada makan dan minum. Dan menjaga syahwat dia. Maksudnya dia dengan isterinya dia tahan, dia tak buat apa sebagainya. Setakat tu aja. Tetapi subhanallah salih Ahmad, ya urusan benda yang lain dia masih buat. Matanya tak dijaga, salih ala Syekh Muhammad, tangannya masih berpegang benda-benda yang tak sepatutnya, mulut masih bercakap benda-benda yang tak sepatutnya dia cakap. Dia hanya menahan fizikal daripada puasa tetapi tidak menahan yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang memadam pahala amal. Dia sibuk nak jaga benda yang membatalkan puasa tapi tak sibuk menjaga benda yang membatalkan pahala puasa. Cantik ayat ni Ustaz. Itulah boleh buat caption dekat Facebook. Kan? Jadi saya mata itu memang sebab tu kita tengok dekat luar sana ramai orang yang puasa tapi tak solat. Betul. Ramai. Bukan ramai, orang utara kita berlambak puasa, bersungguh puasa. Kadang kita pergi buka puasa dekat restoran, kita tengok kan Salih Ahmad, ramai orang buka puasa kat restoran, full restoran tersebut. Tapi bila tengok lepas buka puasa, dia duduk kat situ sampai habis waktu maghrib. Nah, kita nak bersangka baik je lah, dia musafir lah kot, habis nak buat macam mana, itulah sangkaan kita kan. Tapi Salih Ahmad macam itulah keadaan. Berapa ramai orang yang masih tidak menutup aurat dengan sempurna dalam keadaan dia berpuasa. Betul. Berapa ramai orang mengumpat tambah di akhir zaman ni macam-macam kita duduk tengok kat Facebook, WhatsApp apa sebagainya, bahasa-bahasa yang bukan-bukan, mengumpat fitnah yang bertebaran seolah-olah macam kita tidak berpuasa. Ini kelompok pertama. Itu jagalah, sebab tu Nabi SAW sebut tadi ni, kam min sa'im man laysa min siyami illa ju' wal atas. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dengan dahaga saja. Kelompok yang kedua dia panggil kelompok saumul khusus, orang yang puasanya khusus. Puasa khusus ni macam mana? Dia bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi menahan panca indera dia, menahan anggota-anggotanya daripada melakukan perkara-perkara yang dia larang daripada syarak. Sebagai contohnya, Salih ala Syekh Muhammad, dia Allahumma salli Muhammad, menahan diri daripada memandang kepada perkara-perkara yang dicela. Dia tengok, dia tak tengok. Ada orang masuk daripada Ramadan, dia kata apa, buat dalam masa tempoh 30 hari ini saya nak deactivate sekejap saya punya Facebook. Ada. Subhanallah. Ada sahabat kita yang saya minta maaf, saya nak masuk Ramadan ni, maka buat dalam tempoh 30 hari ini saya tidak aktif dalam grup WhatsApp. Lepas nanti tolong add saya balik. Dia tak ada Ustaz, dan tarawih tak ada semua. Dan tak ada, dan tarawih hashtag apa semua tak ada. Jadi dia sungguh dia nak jaga. Yang kedua dia jaga lidah dia daripada dia bercakap benda-benda yang tak sepatutnya. Kemudian dia jaga pendengaran dia daripada mendengar perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kemudian dia menjaga Salih Ahmad perutnya daripada makan terlalu banyak sebab dia nak menumpukan kepada ibadatnya. Kemudian yang keenamnya dia mengharapkan dan cuba untuk mengikhlaskan sebaik-baiknya akan hatinya dalam urusan ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, saum ataupun puasa khususul khusus. Yang ni puasa orang-orang saleh, puasanya para nabi, puasanya kekasih-kekasih Allah. Maka subhanallah pada waktu ini mereka hanya berpuasa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang selebihnya daripada itu. Maka inilah 3 tingkatan puasa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang kita boleh cek duduk puasa kita ni dekat mana. Wallahu a'lam. Baik, jadi itulah 3 kayu ukur bagaimana kita nak lihat bagaimana puasa kita. Jadi sebelum kita nak menyambung perbincangan kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini.
Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga Ustaz Jafri Abu Bakar dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Pada pagi ini kita membincangkan tentang topik audit puasa. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan boleh saja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Bagi anda yang menonton melalui Facebook, jangan lupa belanja kami dengan tekan butang like, komen semula apa yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi dan jangan lupa tekan butang share. Sharing is caring. Okey. Baiklah, soalan seterusnya daripada Izara di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi yang baru berhijrah dari kejahilan, dia berusaha bersungguh-sungguh dalam kebaikan ketika Ramadan ini, namun tatkala ada yang mencemuh pula. Apakah ujian-ujian sebegini untuk menguji sejauh mana kedudukan puasa? Apakah mampu bersabar dengan sebarang ujian dari menimbulkan amarah sehingga mencetuskan persengketaan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Izara atas soalan yang menarik. Bagaimana Ustaz? Terima kasih Izara, Masya Allah. Dan saya nak raikan dan saya nak alu-alukan semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook. Dan saya nak minta tuan-tuan dengan rendah hati saya, Salih Aziz Muhammad, setiap orang yang tengok tolonglah klik butang share. Ada pahala ke Ustaz? InsyaAllah biiznillah. Nanti di Yaumul Qiyamah, Salih Aziz Muhammad, Nabi SAW sebut tentang idza mata ibni Adam, bila meninggalnya anak Adam, maka inqata amal ila thalath, maka terputuslah segala amal kecuali 3 benda. Salah satunya dia panggil al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau boleh kita nak jadi macam Da'i Hakim yang pergi sana sini ceramah menyampaikan ilmu kepada masyarakat, tapi kita tak mampu. Mungkin kita tak sampai kepada tahap ilmu untuk kita menyampaikan. Maka tolong sampaikan melalui apa ilmu yang kita sampai. Apa yang kita dapat kita nak sampaikan kepada orang, tapi kita nak cakap tak reti. Maka sekarang ni teknologi ada, satu klik saja, subhanallah. Kalaulah ada 10,000 orang yang tengok, maka mudah-mudahan orang tu beramal dan kita akan menumpang manfaat dia. Itu sebab tu saya selalu encourage, bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Maka just klik, insya-Allah, mudah-mudahan Allah membuka hati ramai orang untuk menyaksikan. Amin. Baik, Allah dah berubah nak jadi baik, kata Izara. Tapi subhanallah, Allah ada pula yang mengejinya. Betul. Ada pula yang, tuan-tuan ingat beberapa benda. Yang pertamanya, kita buat amal tu pasal siapa? Adakah kita buat amal tu sebab nak mengharapkan manusia memuji kita? Ataupun kita mengharapkan, ataupun kita nak mengelak daripada kejian manusia? Kalau kita buat amal itu sebab kita mengharapkan manusia, maka mesti dan kita pasti akan kecewa. Sebab bukan semua manusia ni selamanya akan cinta dan suka kat kita. Waktu dia suka kat kita, semuanya indah belaka, berbunga-bunga. Tetapi subhanallah, bila sampai satu masa dan ketika dia membenci kita, dia akan melihat dan mengungkit semua kelemahan-kelemahan yang dia nampak di sisi kita. Maka itu sifat manusia. Tapi buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka sama ada manusia memuji atau manusia mengeji, sedikit pun tidak memberi kesan kepada amal dan hatinya. Yang keduanya, Salih Aziz Muhammad, ingat kita dulu banyak buat dosa. Kita banyak buat salah dalam kehidupan kita. Bila kita buat salah, kita buat dosa, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Maka subhanallah, salah satu daripada cara dan bentuk pengampunan dosa ialah dengan Allah memberikan sedikit ujian dalam kehidupan kita. Nak tengok kekuatan kita bila kita berhadapan, kita redha ataupun tidak. Salih Aziz Muhammad, nah, kita setuju ataupun tidak dengan sikit ujian tu. Dan ujian ini sebenarnya memberikan kekuatan. Betul. Kita kalau semua duk elok flow cantik aja, kita akan jadi lemah. Betul. Tapi dengan obstacle yang ada, dengan apa-apa yang jadi, menyebabkan kita akhirnya solusinya macam ni. Kalau jumpa ini kita akan cari jalan macam ni. Siapa yang nak kita jumpa? Dengan siapa nak sembang? Dengan siapa kita dapat ilmu? Dengan siapa kita nak tanya? Maka ini akan menyebabkan kita makin kuat dalam ibadat. Betul. Maka Allah memberikan ujian-ujian ini bukan sekadar Allah, bukan sebab Allah benci kat kita. Tak, Allah nak menguatkan kita dan Allah nak mengampunkan dosa kita dan Allah nak mengangkat darjat kita lebih tinggi. Maka itulah ujian. Sebab tu guru saya sebut, kalau kita memilih untuk jadi tukang jahit, maka bersiaplah untuk berhadapan dengan terkena cucukan jarum. Subhanallah. Dan kalau kita memilih untuk berada di jalan agama, maka bersiaplah untuk berhadapan dengan sedikit ujian dan cubaan dalam beragama. Kalau kita nak naik kenderaan, naik kereta daripada KL nak ke utara, kita akan melalui beberapa tempat. Lalu Sungai Perak, lalu Taiping, lalu apa, dia akan jumpa itu route dia.
Tapi kalau kita masuk nak pergi ke utara, tiba-tiba lalu Negeri Sembilan, lalu Seremban, lalu apa semua ni, air keruh, ini macam tak kena ni. Demikianlah bila kita duduk dalam memilih untuk duduk di jalan agama, maka di sana akan ada ujian-ujian dan akan ada sedikit cubaan, dan itu menunjukkan bahawa kita on the right track, kita sudah berada pada jalan dia. Maka buat apa? Bersabar, dekatkan diri kita kepada Allah, berdoa pada Allah agar Allah sentiasa memberikan kepada kita kekuatan dan tidak menimpakan ujian melebihi daripada yang sepatutnya yang kita mampu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan tersebut. Wallahu a'lam. Subhanallah. Mungkin saya boleh simpulkan dalam 4 perkataan. Ujian, tanda Allah sayang. Okey. Baiklah, kita ada pemanggil seterusnya di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubiza Abu Bakar. Ya. Dari mana? Dari Keruk Palembang Garang. Oh, dekat je. Garang. Jangan garang ya, Kak. Silakan. Tak garang. Macam mana kita nak jaga amalan lisan kita macam bulan puasa ni dari macam contoh untuk kedua ibu bapa dan orang di sekeliling kita. Baik. Itu je soalan saya. Okey, terima kasih kepada Kak Robizan kita daripada Teluk Palembang Garang ya atas soalan yang menarik Ustaz. Bagaimana Ustaz? Macam mana menjaga lisan kita Ustaz? Betul. Allahumma salli. Okey, baik. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dalam keadaan kita berpuasa ni ada benda yang kita kena jaga. Ada benda yang kita kena jaga. Salli ala sayyidina Muhammad. Di antara perkara yang sangat kita kena jaga ialah lisan kita bila kita berpuasa. Sebab terdapat sebuah hadis Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Abi Daud rahimahullah taala. Yang disampaikan kepada kita oleh sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengar hadis ni elok-elok. Saya selalu duk pesan diri saya ni dengan hadis ni. Saya semat sambil-sambil tadi nak keluar tadi ni saya semat buat persiapan nak masuk, rajin pula pergi duk tengok Facebook ke tengok WhatsApp. Saya duk kata masya-Allah betapa orang sangat tak menjaga, seolah-olah macam tak berpuasa. Allah. Orang tak menjaga lisan ni seolah-olah macam tak berpuasa. Sebab Nabi SAW sebut, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ini maksud kata-kata batil, perkataan-perkataan yang batil, perkataan-perkataan yang buruk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wal amala bihi wal jahl, melakukan kebatilan dan kejahilan. Falaisa lillah, Nabi SAW sebut, falaisa lillah hajatun, maka Allah tidak berhajat. Sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksud Allah tak berhajat kepada puasa dia. Kamu puasa pasal apa? Pasal apa kamu puasa? Aku tak berhajat kepada kamu. Seolah macam Allah sebut dekat dia macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak meninggalkan perkataan dan lisan-lisan yang buruk. Ulama sebut apa yang disebut sebagai qaulaz zur, perkataan apa ni buruk ni, perkataan batil ini. Yang pertama bohong. Cakapnya bohong. Subhanallah Muhammad. Nah, salah sama kita ni kadang-kadang cakap bohong ni ada dua. Satu cakap bohong memang sebab dia nak bohong. Memang dia nak bohong, dia nak belik-belik gitu. Yang keduanya ialah cakap bohong main-main. Main-main. Tengoklah dalam grup WhatsApp kita ni, puasa-puasa juga, merepek pun boleh tahan. Merepek-repek pun boleh tahan. Saja macam-macam apa ni duk bohong. Nabi sebut Allah akan membina sebuah rumah dalam syurga kepada orang yang meninggalkan perkataan bohong walaupun main-main. Main-main sebab ni merepek-repek lah. Nombor dua, qaulaz zur ni boleh jadi mengumpat. Mengumpat ataupun ghibah. Nak mudah faham ghibah ni, mengumpat ni, mengata orang lah. Mengata orang. Bercakap tentang seseorang yang kalau dia dengar perkataan tersebut dia tak suka. Orang tak faham Ustaz. Membawang faham. Lain ni tukar. Dia cuba nak bagi, dia nak downgrade dia. Supaya rasa tu tak terasa sangat. Kita, jom kita mengumpat. Mengumpat masuk neraka. Jom kita membawang. Okey. Siap, ada grup tu. Ada grup WhatsApp tu, grup membawang. Saya sebab ataupun dia panggil apa? The Onion Association. Persatuan bawang. Dia tak rasa bersalah dah. Bercakap benda-benda yang tak sepatutnya dia bercakap. Mengumpat tentang orang lain. Yang ketiga ialah fitnah. Fitnah. Saya nak pesan dekat saya lah. Dek Hakim, kita ni ada dalam grup grup semua ni ada WhatsApp kan? Ada WhatsApp.
Apa pendapat Dai Hakim kalau tiba-tiba orang ambil gambar kita, kemudian dia crop gambar kita buat stiker. Bila buat stiker dia buh caption kat atas tu. Dia kata, dia sebutlah benda-benda kadang-kadang perkataan-perkataan yang memalukan yang kita tak kata. Tiba-tiba stiker kita tu di-viralkan, di-sharekan, dihantar sana sini. Apa perasaan kita? Marah, Ustaz. Kita marah, kita rasa malu sebagainya. Kadang-kadang maruah kita, kadang-kadang keaiban kita dan sebagainya. Tapi berapa banyak kita duk buat benda tu pada orang lain? Orang lain tak berasa benda sama ke? Yang kita ambil gambar orang tu ada tu. So cuma kadang kita burukkan gigi dia. Kita nampakkan keburukan dia apa sebagainya. Kemudian kita share, kita hantar apa semua sebagainya. Kita letak perkataan-perkataan yang dia tak kata. Malam ni malam Jumaat balik cepat ya bang. Padahal dia tak kata macam tu, dia dah berkahwin dah ataupun dia tak berkahwin lagi. Solat Jumaat. Maka sebab mungkin muka dia cantik ke apa semua. Kita ambil 3-4 orang nurse misi-misi ni tulis apa kami sanggup bermadu. Padahal dia orang dah kahwin dah sebagainya. Saya pernah duduk dalam satu grup. Dai Hakim dalam grup kita tu Ustaz Simat, dia ambil gambar seorang budak perempuan duduk tengah makan, dia kata apa, saya sedang mencari calon suami yang berjanggut lah apa semua, yang kaki masjid. Tiba-tiba ada seorang komen kat dalam tu, dia kata apa, dia kata tolong hati-hati sikit boleh tak, tu gambar tu ialah bapa mertua dia ada dekat dalam grup ni. Allahu Akbar. Waktu minta maaf lah, waktu tu tak boleh delete WhatsApp. Dia kata minta maaf apa semua. Dia kata salah bilik awak, maksudnya bilik lain okeylah. Tetap tak boleh. Sebab apa? Sebab fitnah. Betul. Boleh bayang tak nanti di yaumul qiyamah berapa ramai orang yang akan beratur dekat kita, kata apa, ya Allah, ni dia ni orang fitnah kat saya. Kata, kamu ni siapa? Saya dulu yang kamu hantar tiap-tiap minggu, hantar share guna gambar saya untuk apa, yang perkataan yang saya tak kata, tapi tuan-tuan nak jawab apa yang kita? Dah WhatsApp senang tersebar, Ustaz. Senang tersebar sebagainya. Maka tolong benda-benda itu. Saya tak ceritalah fitnah-fitnah yang besar-besar yang kita pun boleh sendiri faham. Saya nak bercakap benda-benda yang kecil-kecil yang kita buat yang kita rasa macam tak ada apa, tapi sebenarnya dia ada apa-apa. Maka tuan-tuan, tolong dalam keadaan kita berpuasa, tolong jaga lisan dan jaga perkataan. Sebab Nabi SAW sebut, Allah tak berhajat kepada puasa, lapar dia, dahaga dia, seandai dia tidak menjaga lisan dia daripada perkataan-perkataan yang dusta. Wallahu a'lam. Subhanallah, jaga lisan tuan-tuan ya. Lagi-lagi di bulan Ramadan supaya apa? Kita nak puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukinon, Haji Muhammad Salim. Ya, Tuan. Kabar waras? Waras ya Ustaz dan Ustaz Jeffrey Abdul Bakar dan Dai Hakim. Saya nak minta pandangan dapat penjelasan. Ustaz kata tadi bulan Ramadan dia full. Maknanya dia full bantai habis lah dia puasa kan. Tapi kalau lepas Ramadan dia pun buat juga puasa sunat-sunat, iaitu puasa 6, puasa Kamis, puasa putih, semua puasa dia sebat. Maknanya dia full jugalah Ustaz. Jadi nak minta pandangan Ustaz, ini macam mana keadaannya macam ni Ustaz? Itu saja soalannya pagi ni ya. Minta penjelasan. Terima kasih. Senyum nampak gigi. Okey, tak habis tu. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon. Saya sambunglah. Ada rezeki call lagi. Okey Zat, betul Zat. Bagaimana Zat dengan keadaan orang yang subhanallah bulan puasa dia pulun dan lepas tu pun alhamdulillah Zat. Masya-Allah. Ini orang yang sangat istimewa. Orang yang mampu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memperbanyakkan puasa dia. Bukan sekadar berpuasa dalam bulan Ramadan, tetapi dia juga memperbanyakkan puasanya di luar daripada Ramadan. Ada sebuah kata Nabi SAW pernah sebutkan, inna fil jannah, sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu, smuhu Ar-Rayyan. Nama pintu tu Ar-Rayyan. Yang ni dia khas kepada apa ni? Kepada orang-orang yang berpuasa. Lalu Allah tanya, aina saimun? Di manakah orang-orang yang berpuasa ni? Maka semua orang yang jenis kaki puasa banyak ni, semua pekat-pekat bangun, dia waktu tu kita kenal diri kita. Kita ni jenis kaki puasa ke, kita ni jenis tak puasa ke, apa jenis puasa kadang puasa tak puasa ke, ataupun orang dia akan tahu. Dia akan bangun dan mereka semua akan masuk dalam pintu syurga yang nama dia Sallallahu Alaihi Muhammad Ar-Rayyan ini, dan pintu atas itu akan ditutup dan tidak akan dibuka kepada orang yang selain daripada mereka. Subhanallah. Dan Allahumma salli alaihi tuan-tuan, Nabi SAW juga pernah menyebutkan bahawa semua amalan yang kita buat itu Allah akan gandakan sehingga 10 hingga 700 kali ganda. Kecuali Allahumma salli alaihi Muhammad puasa, kata Nabi SAW. Allahumma salli alaihi. Kata Nabi SAW, kullu amli ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi 10 amthaliha illa 700 dhi'fin.
Semua amalan anak Adam itu akan digandakan oleh Allah. Di mana satu amalan kebaikan akan digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Lalu Allah berfirman, qala Allahu azza wa jal illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah kata, salih syamat, kecuali puasa, kerana puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan menentukan pahala dia. Ulama kata apa? Puasa ni tak reti nak kira dia punya pahala dia. Allah kata, aku yang akan bagi. Sebab apa? Sebab puasa ini merupakan amalan orang-orang yang hebat-hebat yang Allah pilih. Salih syamat kata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku berpesan kepadaku dan aku tak tinggal dah sampai bila-bila. Apa dia? Puasa thalathati ayamin kulli syahr. 3 hari dalam sebulan. Nabi SAW juga pernah menyebutkan tentang apa ni? Idza adulluka ala abwabil khair. Mau tak aku ceritakan kepadamu pintu segala kebaikan. Di belakang pintu tu punya apa yang tuan-tuan nak semua ada kat belakang tu. Tuan-tuan nak baik, tuan-tuan nak nikmat dalam syurga, tuan-tuan nak jauh pada neraka, tuan-tuan nak keluarga sakinah. Senaraikan semua benda kebaikan, semua ada belakang pintu, nama pintu segala kebaikan. Nak buka pintu tu ada 3 kunci dia. Yang pertama sekali Nabi SAW sebut, as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Puasa dulu. Kemudian sedekah. Yang ketiga, salatul rajul fi jawfil lail, salatnya seorang itu pada sebahagian pada malam-malam dia. Nak cerita, kalau saya boleh senaraikan berapa banyak kelebihan-kelebihan orang yang melazimi puasa ni, maka tak mampu untuk kita senaraikan. Dan saya ucap tahniah dan syabas kepada orang yang mendapat hasil tarbiyah daripada Ramadan. Akhirnya dia keluar Ramadan, dia menjadi orang yang banyak berpuasa sunat dalam bulan-bulan yang lain. Tahniah dan syabas. Wallahu a'lam. Tahniah kepada anda, ya. Iaitu puasa yang Allah sendiri berikan pahala kepada kita. Jadi jaga puasa kita. Baiklah, kita nak berehat seketika, kita nak bertasbih seketika, kembali bergabung selepas ini. Kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sebelum tu saya terlupa pakai tuan-tuan. Biasalah, bulan puasa ni banyak lupa orang kata. Okey? Baik. Jadi seperti biasa, kita masih lagi membincangkan tentang topik audit puasa. Kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Saya sempat menjenguk sekejap tadi di Facebook kita. Alhamdulillah sudah ada 6.9k perkongsian Ustaz. Subhanallah. Tinggi. Selalu ni ujung-ujung baru dapat Ustaz. Jadi kalau boleh saya target 10k pagi ini. Boleh? Supaya kita nak dapat pahala menyebarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya agak tertarik dengan satu soalan daripada Mas Niza di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya begini, bagaimana kedudukan pahala puasa bagi anak-anak yang belum baligh atau mumayyiz? Adakah pahala puasa mereka separuh atau tetap sama seperti pahala puasa orang dewasa? Terima kasih kepada Mas Niza atas soalan. Baik, Allah SWT. Bagus Mas Niza. Ustaz Syamat, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allah SWT, bagaimanakah keadaan puasanya anak-anak yang belum baligh ataupun mumayyiz? Tadi kan kita duk sebut pasal share tu kan. Kadang-kadang kita duk berasa macam Adik Hakim, dia rasa macam kalau sedekah tu mesti duit saja kan. Betul. Tak ada duit lah Ustaz nak sedekah. Para sahabat Nabi SAW yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kata Ustaz Jumat mengadu kat Nabi Rasulullah, kami ni untunglah orang kaya-kaya banyak duit dia boleh sedekah. Kami tak ada apa-apa, selai sepinggang dia berhijrah. Maka Nabi SAW kata, tidakkah tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, takbir itu sedekah.
mengajak kepada ma'ruf dan mengajak orang meninggalkan pada mungkar, itu juga sedekah. Maka salah satu pada benda sedekah ni kena buat pagi-pagi. Sebab ada malaikat yang akan datang mendoakan kepada dia. Satu malaikat kata gantikan dengan lebih baik. Yang kedua kata musnahkanlah orang yang kedekut ni kan. Maka pagi-pagi itu kena sedekah. Dan salah satu sedekah dia ialah kita menyebarkan kebaikan. Pagi-pagi itu ambil manfaat ilmu dan jangan lupa untuk kita kongsikan ilmu-ilmu itu kepada orang lain. Niat untuk sedekah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mengira dia sebagai amal yang soleh. InsyaAllah. Baik Allah SWT tuan-tuan yang dirahmati sekalian, apa hukum ataupun kedudukan puasa anak-anak yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang belum baligh ataupun mumayyiz? Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sebut tentang kanak-kanak yang belum baligh ini, maka dia tidak dibebankan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tanggungjawab ataupun dia disebut sebagai belum mukallaf. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, rufi'al qalamu an thalathatin. Anis sabi hatta yablugh. Terdapat 3 golongan yang amalan mereka tidak akan dicatat. Maksud kalam itu diangkat. Yang pertamanya seorang kanak-kanak sehinggalah dia baligh. Yang keduanya, sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidur sehinggalah dia terjaga. Yang ketiga ialah orang yang hilang akalnya sehinggalah dia waras. Maksudnya, kanak-kanak yang berpuasa itu, walaupun dia berpuasa, dia masih belum dibebankan dengan kewajipan berpuasa. Belum lagi, sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kena ingat bahawa apa yang Allah perintah, Nabi SAW perintah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muru auladakum bis salati idza balagha 70 sinin. Perintahlah anak kamu untuk solat waktu usianya 7 tahun. 7 tahun belum balik lagi. Tapi Allah dah perintah kita untuk suruh anak untuk solat. Sebab apa? Sebab preparation untuk dia masuk ke alam baligh. Kalau daripada usia dia 7 tahun, kita dah train dia dah puasa dah, kita train dia solat dah, kita train dia apa yang mana halal, yang mana haram, kita ajak dah tutup aurat dengan sempurna, kita train dah usia dia 7 tahun, nanti bila dia masuk saja baligh, dia dah selesai dah, tak ada masalah apa dah untuk dia. Puasa biasa dah, daripada umur 7 tahun dia dah puasa dah. Maka subhanallah, siapakah yang akan mendapat ganjaran itu? Ulama menyebutkan yang akan mendapat ganjaran bila anak-anak dia berpuasa dan dia ajar anak puasa ialah ibu ayahnya yang mengajarkan kepada anak-anak dia tu. Subhanallah. Maka kelebihan-kelebihan ini akan diperoleh oleh ibu ayahnya. Subhanallah. Maka apa yang kita kena buat? Kita kena asuh anak-anak kita untuk berpuasa. 7 tahun tu cantik dah. Yang bawah-bawah tu tak apa lagi. 5 tahun, 6 tahun kadang sampai dah meleleh air liur budak tu. Subhanallah, balik daripada tadika, masya-Allah kan. Sallallahu alaihi wasallam. Relax dulu, tak apa lagi. Masuk je 7 tahun dah start dah. Okey ya, abang puasanya. Puasa sampai tengah hari sikit nampak teruk sikit dah. Tak apalah, nampak bukalah puasa sikit apa semua. Jangan bagi makan langsung. Bagi minum air sikit, bagi makan sikit supaya dia terbiasa dengan berlapar pada siang hari disebabkan puasa. Sampai satu hari dia dah mula. Masuk umur 8 tahun dia makin kuat dah. Umur 9 tahun, 10 tahun dia puasa penuh dah. Masuk umur 11 tahun dia dah balik puasa tu dah. Okey dah, cantik dah untuk dia. Maka Allah SWT tuan-tuan, kita kena train dah anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita itu akan terbiasa dengan amalan dan manfaat dan kebaikan akan dikongsikan oleh ibu dan ayahnya yang memberi pendidikan yang sebaiknya. Wallahu a'lam. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, baik. Kita ada soalan daripada pemanggil kita. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya. Okey. Ya, dari mana? Dari Al-Ustaz Kedah. Al-Ustaz. Al-Ustaz. Bunyi KL. Ya, Al-Ustaz. Al-Ustaz. Baru bunyi Al-Ustaz. Okey, silakan. Saya ada satu soalan, Ustaz. Saya ditimpa musibah tahun 2019. Ya. Kemudian Ustaz, kita tahu musibah tu musabab dia kan yang terjadi kat kita tu ada sebab musabab dia di perselisihan faham antara adik-beradik. Jadi Ustaz, sepenuh bulan Ramadan ni macam mana kita redha dengan ujian tu? Kita maafkan orang Ustaz, tapi tukar-tukar demai lagi. Perasaan rasa macam sedih, suka cita kan, macam mana kita nak hadapi tu Ustaz? Faham. Okey, Ustaz faham lah. Faham, masya-Allah. Okey. Itu Ustaz saja. Ya. Okey, baik. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Acik binti Ahmad daripada Al-Ustaz. Tu dia. Betul Ustaz sekarang ni. Yelah, ada sampai tahap kita dah redha, dah sabar, tapi kadang-kadang dia mai Ustaz. Ya. Macam mana Ustaz? Baik, Allah SWT. Apa yang Allah perintah kepada kita apabila kita ada masalah dengan saudara se-Islam kita? Ya.
salli ala sayyidina Muhammad. Allah suruh kita maafkan. Dalam Allah Subhanahu Al-Quran Allah suruh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada pengampunan kepada Tuhan kamu, salli ala sayyidina Muhammad, yang Allah akan kurniakan kepada siapa? Kepada mereka ini apa ni? Syurga. Arduhas samawati wal ardh, yang syurga ini seluas langit dan bumi. Subhanallah. Kepada siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu, salah satu dalam senarai orang yang Allah akan kurniakan kepadanya syurga yang seluas langit dan bumi ini ialah kepada wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain ini satu sifat yang sangat terpuji, yang sangat-sangat dituntut. Salih alaihi wasallam. Tapi again, sifat manusia. Ustaz, luka di kulit, darahnya kelihatan. Luka di hati, siapalah yang tahu. Macam tu kan. Dia bermadah pujangga pula dah. Subhanallah. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang macam tu sifat manusia. Hati kita ni salah satu daripada tempat yang paling susah untuk kita kawal, namanya hati. Tubuh, anggota mudah untuk kita kawal. Jangan tengok tu kita boleh beralih, tak tengok. Jangan pegang ni, insya-Allah kita tak pegang. Tapi hati nak pegang, hati nak tengok, hati nak buat, hati sangat susah. Sebab tu bila Nabi SAW melakukan satu perkara yang berkaitan dengan urusan giliran isterinya, Nabi SAW sebut, aku telah menunaikan sekadar yang termampu, tapi apa yang ada dalam hatiku engkau ampunkanlah ya Allah. Demikianlah urusan hati yang sangat susah untuk. Tetapi Allah hanya akan mengira apa yang ada dan apa yang kita lakukan dalam perbuatan kita ni. Kalau betul kita maafkan orang, katalah Dai Hakim ada masalah dengan saya. Kemudian saya kata apa? Saya tak apalah, saya maafkan dia. Ustaz macam mana dengan Dai Hakim tu? Okeylah, saya okeylah dengan dia, tak ada masalah apa, saya maafkan dia lah. Tapi aku tuntut dengan dia ke akhirat. Tu tak maaf tu. Cerita tuntut ke akhirat tu tak maaf lagi. Ni cerita maaf dunia, maaf akhirat. Faham? Kemudian jumpa, hati ni sakit hati ni. Sebab tak tahulah dia ambil duit saya 20 sen ke apa, saya geram kat dia ke apa sebagainya kan. Jadi sebab dalam hati ni rasa lagi ni. Tapi bila jumpa, Assalamualaikum, sihat ke? Saya maaf apa abang? Hakim, dalam hati berasa lagi, tapi perbuatan itu sudah menunjukkan yang dia sudah memaafkan. Dah cukup untuk dia. Mudah-mudahan Allah cabut juga ni rasa sakitlah hati itu, satu hari ni Allah akan cabut. Tapi perbuatan kita sudah menunjuk yang kita sudah memaafkan, dan itu sudah memadai. Insya-Allah, wallahu alam. Bukan senang nak maafkan orang, tapi ganjarannya besar Ustaz kalau sangat. kita memaafkan orang. Baik, soalan seterusnya Ustaz. Tadi kita ada sebut tentang penat dalam berpuasa. Jadi ada satu soalan yang boleh kita kaitkan dengan kenyataan tadi daripada Laila di La Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Bagaimana dan di manakah kedudukan puasa seseorang itu bila mana semasa dia sedang berpuasa sering mengungkit dan mengeluh akan kesulitan hidup dan seolah-olah menyalahkan takdir pula? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Laila di La Rosa atas soalan. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laila di La Rosa tanya soalan yang disebut sebagai salah satu daripada qaul zur yang kita sebut tadi ni. Perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang tidak baik. Antara benda ataupun perbuatan yang tidak baik ini ialah dia menyalahkan takdir. Dia sentiasa komplain, dia sentiasa tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ingat apa yang Allah susun dalam bulan Ramadan. Allah susun ending kepada Ramadan ialah takwa. Takwa. Salah satu daripada ciri orang bertakwa. Tuan-tuan, pasal apa Allah suruh kita lapar? Dia kata, Ustaz, saya ni semenjak jadi wali-wali ni kira puasa tak lapar, Ustaz, dia kata. Kalaulah dia puasa dah tak lapar, maksud dia hilang satu nikmat nama nikmat lapar. Sebab lapar ini juga merupakan satu nikmat. Dan memang puasa suruh kita lapar. Memang puasa suruh kita lapar. Sebab di antara hikmah kepada berpuasa ialah untuk kita merasakan kesusahan saudara-saudara Islam kita yang tidak ada makan, yang duduk dalam sallallahu alaihi wasallam, dia panggil apa? Duduk dalam kesusahan. Allahumma salli kita ingat, kita kenang Allah. Alhamdulillah aku ada juga kereta ni, ada kawan kita tu naik motor saja. Betul. Aku ni dah naik motor juga ni, ada juga motor ni hujan-hujan basah, tapi ada kawan aku ni naik basikal saja. Tapi basikal dia 22,000 Ustaz. Basikal yang tu tu yang tu tak kira. Yang tu orang half punya basikal. Dan ni orang basikal biasa ni, sebab kita duk tengok kan. Sallallahu Muhammad. Ada orang naik basikal, tengok ada orang jalan kaki saja. Lepas tu Nabi SAW sebut nak didik yang sifat yang nama dia qanaah ni. Qanaah ni merasa cukup dengan apa yang ada ialah bila kita melihat orang yang di bawah kita.
Jangan tengok atas sampai bila pun tak cukup. Kita ada kereta besar ni, ada orang kereta lagi besar. Kita ada rumah besar ni 3 bilik, ada orang rumah sampai berbilik-bilik, ada belah bilik pun ada. Tengok atas sampai bila pun tak habis. Cuba tengok bawah, bila tengok bawah kamu akan rasa nikmat, kamu akan rasa cukup dengan apa yang kamu ada. Dan Islam ajak macam tu. Maka subhanallah, didikan dalam Ramadan lead kepada qanaah, rasa cukup dengan apa yang dia ada. Habis Ramadan suruh bayar zakat fitrah pula. Subhanallah. Pi zakat fitrah lah. Zakat fitrah ni apa? Pi cari orang miskin, pi bagi kat dia. Tengok kesusahan, bawa anak-anak kita pergi tengok rumah pun dah sengit-sengit dah. Dia kata kat anda dah tengok tu rumah pak cik tu. Dah sengit dah rumah pak cik tu. Rumah kita 4 tingkat. Flat. Flat. Okeylah 4 tingkat pun flat juga. Jadi Rasulullah maka dia akan membawa kepada apa ni? Membawa kepada rasa syukur dengan apa yang kita ada. Dan subhanallah, salah satu perbuatan yang Allah sangat tak suka ialah apabila dia sentiasa tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi dekat dia. Nabi Allah sebut dalam Quran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, mesti aku akan tambahkan. Wala in syakartum wala in kafartum, dan apabila seorang itu dia tidak bersyukur, dia kufur dengan nikmat yang Allah bagi dia, maka baginya azab yang azabila syadid, azab yang sangat berat, azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras. Maka tuan-tuan, belajarlah bersyukur. Nabi sehingga satu hadis dalam sebuah riwayat mengatakan, barang siapa yang tidak redha dengan apa yang telah aku tentukan kepadanya, pergi duduk di bumi lain, pergi cari tempat duduk lain, dan pergi cari Tuhan lain. Allah punya marah kepada orang yang tak redha dengan apa yang Allah telah kurniakan kepadanya. Wallahu a'lam. Okey, jadi kepada Laila di Ustaz, antara kaedah yang boleh kita gunakan ialah lihatlah orang yang lebih susah berbanding kita. Baiklah, soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello? Ya, silakan. Saya Nora. Okey. Dari mana? Dari Pahang. Oh, Pahang. Silakan. Pahang. Okey, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 soalan yang berkaitan dengan bulan Ramadan lah. Okay, yang pertama saya nak tahu kenapa Allah kata berpuasa hanya untuk aku. Sedangkan semua ibadat kita akan niatkan lillahi ta'ala. Mana semua ibadat adalah kerana Allah, untuk Allah. Tapi berpuasa kenapa Allah kata hanya untuk aku? Satu. Yang kedua saya nak tanya, ada ayat Al-Quran saya lupa lah, tapi ayat itu dia kata berpuasalah dan keluarkanlah zakat. Maksudnya gandengan puasa dengan zakat. Sorry. Maaf. Bersolat, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Maksudnya gandengan solat dan zakat. Maknanya tak sempurna solat kalau tidak keluarkan zakat, dan tak sempurna zakat kalau tidak bersolat. Tapi kenapa zakat fitrah hanya tempoh sebulan saja, iaitu Ramadan, dan bergandengan pula dengan bulan puasa Ramadan tadi. Baik. Soalan saya, cantik Ustaz. Soalan ni. Okey, terima kasih kepada Rosminah daripada Temeloh Pahang yang sudi bertanyakan soalan kepada kita. Tapi sebelum kita nak dengar penjelasan daripada Ustaz, kita nak bertahlil seketika, kembali bergabung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita nak dibandingkan dengan umat atau penganut agama yang lain? Tuhan kita, Allah, menjaminkan kita doa kita pasti mustajab. Adapun Tuhan bagi orang yang lain daripada Allah, mereka tidak akan menjanjikan apa-apa kepada penganut agamanya. Firman Allah, Ud'uni astajib lakum. Doa pada aku memperkenankan doa kamu. Belum lagi dikira gambaran contoh-contoh doa makbul seperti doa Nabi Musa, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria alaihimussalatu wassalam, yang menggambarkan kepada kita Allah
Maha mendengar rintihan dan rayuan hamba-Nya. Apatah lagi di dalam satu bulan yang memang dikhususkan untuk hamba-Nya mentaqarrubkan dirinya, maksudnya merapatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditebarkan seluas-luasnya dalam bulan Ramadan. Doa dimakbulkan sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang siang dan malam, sepanjang waktu solat dilipat gandakan kemakbulannya. Bayangkan, bulan yang dimakbulkan doa. Bulan ini disertakan dengan hadis-hadis Nabi berkaitan waktu-waktu yang mustajab doanya. Contoh, Nabi bersabda, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita berpuasa? Bukankah hampir 10 jam, 11 jam? Sepanjang itu doa dimakbulkan. Kemudian hadis Nabi yang lain, Nabi kata, doa orang yang berpuasa waktu dia nak buka puasa, makna lagi 10 minit, 5 minit sebelum buka puasa, da'watun la turad, Nabi sebut, doa yang tidak akan ditolak. Cuba kita tengok amalan para habaib, para ulama ketika nak buka puasa, panjang doanya. Kenapa? Doa di situ dimakbulkan oleh Allah. Jangan ditinggalkan qiyamul lail, kerana bulan Ramadan setiap malam kita akan qiyamul lail, iaitu pada sembahyang tarawih. Jangan tinggal lagi 10 malam terakhir yang dijanjikan keberkatannya. Jangan tinggal malam Lailatul Qadar yang mana dia lebih baik daripada 1000 bulan. Doa di dalamnya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalkan doa ketika mana peristiwa-peristiwa agung seperti nuzul Quran. Jangan ditinggalkan waktu yang sayup. Tidak ada makhluk yang bangun waktu ketika itu kecuali mereka yang beribadah. Bila? Waktu sahur. Kerana ketika itu Allah menghampiri langit dunia dengan rahmatnya. Allah kata, mana dia hamba aku yang berdosa, aku nak ampunkan dosa dia. Mana dia hamba aku yang berhajat, aku nak tunaikan hajat dia. Mana dia hamba aku yang ingin memohon, aku ingin berikan permohonan kepada dia. Allahu Akbar. Ini Allah, Tuhan yang Maha mendengar. Mohonlah doa walaupun kita berdosa, kerana Allah suka hamba yang berdosa yang berdoa, ampunkan. Kerana Allah suka kita tahu ada Tuhan yang Maha Pengampun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Kita masih lagi membincangkan tentang audit puasa bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800881677 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita nak menyambung untuk menjawab tentang soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Puan Rosminah daripada Pahang tadi berkaitan tentang iaitu Ustaz, yang pertama berpuasa untuk aku, dan yang kedua solat dan zakat. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi Kak tadi ni tanya soalan yang sangat bagus. Kak apa tadi? Daripada Temerloh, Pahang. Salli ala Muhammad. Jadi insya-Allah yang pertamanya Allah sebut puasa tu untuk aku. Yang lain Allah sebut dia punya ganjaran pahalanya 10 kali ganda sampai 700 kali ganda, tetapi dalam buat puasa dialah untukku, kata Allah. Apa maksud? Saya petik perkataan daripada Imam Al-Munawi rahimahullah taala.
Apa Imam Al-Munawi respons kepada perkataan Nabi SAW, kecuali puasa maka sungguhnya ia untukku dan aku akan membalasnya. Kata Imam Al-Munawi, orang yang berpuasa, Allah akan memberinya balasan pahala yang banyak. Allah yang akan menguruskan balasan pahala itu tanpa mewakilkan kepada sesiapa pun, termasuk para malaikat yang paling dekat atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Kerana puasa itu adalah rahsiaku dengan hamba-Ku, kata Allah. Rahsia dia antara Allah dengan hamba dia. Ini kerana dia telah menahan nafsu syahwatnya, sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan pahala dengan pengawasan Allah SWT. Spesialnya orang puasa ni. Puasa ni dia tanda iman. Sebab tu dalam bab puasa, dalam ayat puasa Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Saya semak kan? Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, kita ni dalam bab puasa ni siapa pun tak tahu. Salah satu benda yang sangat menjaga dia panggil kualiti ibadat ialah puasa. Sebab tak ada siapa pun tahu kita puasa melainkan kita pergi bagi tahu orang kita puasa. Kan kalau sembahyang boleh tak nak tunjuk-tunjuk orang nampak. Kalau sedekah boleh tak tunjuk-tunjuk kat orang nampak. Tapi dalam bab puasa dia tak nampak. Betul. Dalam puasa ni macam meninggalkan. Dalam benda yang lain macam dia buat. Solat dia buat, sedekah dia buat, amalan dia buat, haji dia buat. Tapi dalam puasa dia meninggalkan. Meninggalkan makan dia pun semua. Dia duduk seorang-seorang dengan Hakim dan semua sahabat-sahabat. Isteri pergi kursus, tinggal seorang-seorang. Bila tinggal seorang-seorang ni selalunya terlajak sahur. Kan terlajak. Jaga-jaga dah pukul lagi 10 minit nak masuk lagi 5 minit 10 minit nak masuk waktu subuh. Dia terkejut dia, Allah, ya hanana kan bagi terkejut dia, Allah. Allah lambat dah apa semua. Semua Allah, makan cepat. Lagi tengok 5 minit, makan cepat. Lepas tu dah masuk waktu Allahu Akbar, dalam mulut ada lagi korek-korek, buang-buang, kumur, takut lagi telan, takut sebiji masuk, takut batal puasa. Padahal bukan siapa pun nampak. Betul. Tak ada siapa nampak, makan je lah, bukan ada siapa nampak pun. Tak, dia punya jaga pasal apa? Pasal dia tahu Allah nampak. Tu kualiti ibadat, tu iman. Kan saya semat, sampai tengah hari pun tak berani telan air liur, takut batal puasa. Telan je lah kan saya semat, tapi nak cerita dia punya takut batal puasa tu. Padahal bukan nampak. Kalau ambil wuduk sambil ambil wuduk, sambil kumur, sambil telan pun bukan ada siapa nampak. Betul. Tapi pasal apa dia buat sampai macam tu? Sebab dia nak jaga kualiti ibadat tu, dan itulah menunjukkan keimanan. Alangkah cantiknya kalau semua ibadat yang lain pun kita buat macam tu. Kan? Tapi itulah puasa. Sebab tu puasa ni sangat special. Yang keduanya, pasal apa puasa ending dia zakat. Saya simak. Kan? Saya simak. Pasal apa puasa endingnya zakat. Saya ada simak. Maka tuan-tuan, sebagai pembersihan. Ulama sebut sebagai pembersihan bagi orang yang berpuasa dan untuk menampung kekurangan puasa. Hikmah ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tahratun lis-saim min al-lagwi wa rafathi wa tu'matal lil masakin. Kata Nabi SAW, atau kama qala SAW, dia kata, sungguhnya Allah telah mewajibkan zakat fitrah ini bagi menyucikan orang yang berpuasa daripada perkara-perkara yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor, dan sebagai makanan kepada orang-orang miskin. Salih ala syamah. Jadi kita faham dah pasal apa daripada dalam Ramadan ending dia ada zakat fitrah. Sebab dia penyucian kepada sallallahu alaihi Muhammad, amalan puasa itu sendiri. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr wa qala aghnuhum fi hadzal yawm. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, dan baginda bersabda, cukupkan mereka, yakni fakir miskin pada hari ini, yakni pada hari puasa, dengan maksud pada selepas daripada kita berpuasa, kita nak meraihkan dan mencukupkan keperluan-keperluan orang miskin. Maka itulah hikmah kenapa sallallahu alaihi wasallam Allah meletakkan selepas daripada berpuasa adanya satu tuntutan yang namanya zakat fitrah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terang lagi bersuluh jawapannya. Okey. Okey, baik. Kita ada soalan daripada pemanggil lagi. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Jeffrey Abu Bakar Al-Mahmudi. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Umar sihat Tuan Haji? Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah lagi Ustaz dan Ustaz dan Dai sihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kita ni dalam masyarakat kan kadang-kadang saya sendiri pun ada juga perasaan macam ni Ustaz.
kita bila kita jarang nak audit kita sendiri, Ustaz. Kita ni kadang-kadang, bukan kita lah, saya ni kadang-kadang suka audit hak orang. Dia audit orang. Kalau dia pergi masjid, okey dah, pakai serban cantik macam Ustaz Jeffrey pakai kan. Jadi dia rasa dia dah okey dah. Dia tengok orang yang jarang-jarang nampak di masjid ni, ini tak ada harapan dah. Bulan puasa pun perangai tak berubah-ubah. Umur dah dekat 60 tak berubah juga, tak ada harapan dah. Jadi dia rasa dia dah bagus dah, Ustaz. Dia bagus. Jadi dia rasa dia audit hak orang, bukan audit hak dia. Jadi puasa pun audit hak orang, dia bukan audit hak dia tu. Itu yang jadi masalah, Ustaz. Jadi kalau saya nak tanya Ustaz lah, bagaimana keadaan puasa yang macam ini? Adakah puasa awam ke, puasa khusus ke, ataupun puasa al-khusus? Khusus al-khusus tu. Jadi itu yang masalah. Kadang-kadang berangan sebab tu. Kalau aku lah macam jadi macam Ustaz Jeffrey tu kan bagus. Kereta mewah, ada driver apa semua dapat. Dia berangan, Ustaz. Dia lebih berangan pula dah. Dia jadi berangan macam itu. Lepas tu dia menyanyilah macam-macam lah. Jadi dia perasan dia dah bagus. Ujuk pada diri dia. Itu soalan saya, Ustaz dan Da'i. Senyum nampak gigi. Ada rezeki, kita jumpa lagi Ustaz. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid daripada Pekan Jengka Pahang. Mandi tepi pergi. Tuan Omar, call lagi nanti. Okey. Baik Ustaz, kalau boleh saya simpulkan, bajet baguslah Ustaz. Bajet bagus. Silakan. Ada dua keadaan. Saya sebut. Yang pertama, keadaan yang tercela, yang kedua keadaan yang terpuji. Bukan semuanya keadaan itu bila dia melihat kekurangan orang itu salih ala Muhammad sebagai keadaan yang tercela. Boleh jadi dia keadaan yang terpuji. Macam mana keadaan tercela dan terpuji? Yang pertamanya keadaan tercela apabila dia melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya berbanding dengan orang lain. Sifat ni nama dia ujub. Ujub ni dia boleh membawa kepada satu benda lagi nama takabbur. Salih ala Muhammad. Dia start dengan ujub, akhirnya dia akan jadi takabbur. Bila ada takabur, Nabi SAW sebut la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya sebesar zarah takabur. Dia akan bermula daripada ujub. Ujub ni apa? Dia melihat kelebihan pada diri dia. Aku ni subhanallah macam ni punya semayang ni boleh jadi ahli syurga Jannatul Naim ni. Kan? Dia naik motor pergi nak pergi solat qiyamul lail 10 akhir Ramadan ni ke masjid buat qiyamul lail. Dia pergi naik motor, dia kata ya Allah kalau macam ni punya keadaan ni memanglah ahli syurga dah ni, dia rasa macam tu. Kemudian bila dia sampai dekat masjid kan, dia solat ramai-ramai tu, dia tengok orang sebelah menangis. Tengah duk solat tu menangis. Menangis. Dalam hati dia kata apa? Apalah punya teruk tu banyak dosa lah tu menangis teruk sangat tu. Dia tak boleh nangis. Dia tak boleh nangis tu. Ada ulama sebut bila hati tu keras maka dia tak mampu nangis. Dia tak berasa, dia tak rasa hati dia tak boleh nangis dosa tu, dia duduk di orang tu banyak dosa tu menangis teruk sangat tu. Subhanallah tuan-tuan, ni dia panggil sifat ni ujub. Ujub ni dia satu perbuatan ataupun satu sifat yang disebut sebagai sifat yang mazmumah. Sifat yang tercela yang boleh menjadi penyebab kepada seorang itu membawa kepada satu sifat yang lebih besar nama dia takabur. Maka sifat ni sifat yang tercela. Yang kedua, salih alaihi wasallam dia panggil Allahumma salli sifat yang terpuji. Macam mana sifat terpuji? Apabila dia mampu untuk melakukan kebaikan dan dia memerhati orang-orang terutama orang di sekelilingnya yang masih belum mampu untuk melakukan kebaikan yang sama. Maka dia berusaha untuk mengajak orang itu untuk melakukan kebaikan yang sama. Sebab Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ulama sebut, antaranya Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi. Dia sebut, antara tanda kasih ini ialah dia mengharapkan kebaikan yang ada pada dirinya, itu ada pada saudara se-Islam dia. Dia duk ulang pergi masjid, dia tengok kawan dia tak pergi masjid, macam mana nak bawa dia tu pergi masjid sama? Dia pakai tutup aurat sempurna, tapi ada kawan dia yang tak tutup aurat lagi. Macam mana nak buat dia supaya dia boleh tutup aurat dengan sempurna, dapat masuk syurga sama-sama? Ini bukan kepoci. Ini bukan jaga tepikan orang, tetapi nak mengharapkan kebaikan itu ada pada saudara se-Islam dia. Boleh jadi tak pergi depan Allah lagi, dia kata apa? Ya Allah, ni kawan saya jiran sebelah ni, tiap-tiap hari pergi masjid ulang-ulang alik. Kami ni aurat pun tak tutup, semayang pun tak. Dia tak pernah kisah pun, dia buat tak tahu aja lalu depan rumah saya. Koklah sekali nak ajak saya pergi masjid sama-sama dengan dia. Kalau dia ajak saya pergi masjid, silap-silap saya jadi orang masjid dah. Tapi dia tak ajak, dia persoal pula kita nanti ke akhirat. Maka tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melihat kepada kelemahan-kelemahan ataupun melihat kepada perbuatan-perbuatan cela yang berlaku di kalangan saudara Islam kita dengan tujuan untuk kita memperbetulkan, untuk kita memperelokkan, bukan sebab kita baik, tapi tak, itu tanggungjawab seorang mukmin. Betul. Dia nak ikut tak ikut itu hal dia.
Kita ajak dia pakailah tudung bagi elok sikit ke apa semua dengan bahasa-bahasa Allah sebut dalam Quran bil hikmah, dengan hikmah tu. Saya semak dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baik, tidak sampai mencela dia, tidak sampai keadaan menjatuhkan maruah dia, tidak sampai keadaan mengguris hatinya. Sampaikan dengan perkataan-perkataan yang baik. Dia nak ikut, dia tak ikut, itu hal dia dengan Allah. Tugas kita hanya untuk kita menyampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok-kelompok yang disebut sebagai orang yang menyampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Oleh itu gunakan dua mata kita. Yang pertama untuk melihat kekurangan kita dan yang kedua gunakan mata kedua untuk kita melihat kebaikan orang lain. Baiklah, soalan seterusnya daripada Mas Ripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah kelebihan dan kemuliaan orang yang berpuasa akan mendapat ganjaran syurga Ar-Rayyan? Bagaimanakah kedudukan puasa seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi melayakkannya untuk mendapat nikmat syurga seperti mana yang Allah janjikan itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Ripah Nur Jama'in atas soalan. Bagus soalan tu, Salih Muhammad. Allah, Nabi SAW sebut inna fil jannah. Sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu, nama pintu ni Ar-Rayyan. Yang Allah hanya khaskan kepada orang-orang yang berpuasa sahaja dan tidak pada selainnya. Lalu dipanggil orang berpuasa, aina shaimun, di manakah orang-orang berpuasa itu? Maka orang-orang yang berpuasa itu semua akan bangun dan mereka akan semuanya masuk melalui pintu ini dan pintu itu akan ditutup dan tidak akan dibuka kepada selain daripada mereka. Subhanallah. Ulama bahas tentang hadis ini, saya ada baca. Mereka kata, Nabi SAW menggunakan perkataan inna fil jannah. Sesungguhnya dalam syurga. Dalam syurga. Maksud apa? Pintu ini bukan berada di luar syurga ataupun pintu yang nak masuk dalam syurga. Pintu ini sudah berada di dalam syurga. Maksudnya orang-orang yang berpuasa ini, dia ada kenikmatan pada kenikmatan. Dia dah duduk dalam syurga yang nikmat. Lalu dia nak masuk kepada satu pintu syurga lagi yang lebih nikmat. Yang Allah akan bagi kepada orang-orang yang berpuasa. Tapi macam manakah kualiti puasa? Paling kurang puasa khusus. Paling kurang puasa al-khusus. Apa puasa al-khusus ni kita sebut tadi ni? Jaga mata daripada tengok benda-benda yang bukan-bukan. Dalam bulan Ramadan ni, Salih Ahmad, janganlah duk tengok benda jadi dosa. Pagi-pagi bangun sahur, puasa dia subhanallah mergelap. Berkilat gemuk puasa dia. Lepas tu masuk office, masuk ke office sampai dekat lift tu saja, habis puasa. Tengok paha orang tu, tengok rambut orang ni, tengok punggung orang tu, tengok ni, habis puasa. Masuk-masuk duduk pula dekat office pula, buka pula Facebook, buka pula ni internet, tengok pula entah apa-apa yang dia tengok. Salih alaihi wasallam, maka habis kering. Sehari petang pula pergi pula pasal Ramadan. Habis faraid pahala puasa faraid. Habis balik-balik puasa tinggal slim, kering tak ada apa. Jaga mata. Nombor 2, jaga lisan, jaga mulut. Daripada bercakap benda-benda yang bohong, bercakap benda-benda mengumpat, bercakap benda-benda Salih alaihi fitnah. Salih alaihi jangan sebut benda-benda macam ni. Salih alaihi tuan-tuan, jaga mulut. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, duduk diam-diam itu lebih baik untuk dia. Kena belajar apa ni? Belajar duduk diam-diam. Belajar duduk diam-diam. Bulan puasa kena belajar diam saja. Diam saja nah. Kita apa? Salih itulah. Kita Allah Salih apa ni? Salih alaihi apa? Nak jaga sikit pada puasa ni. Asal bercakap aja nak bohong orang. Asal bercakap aja nak melawak bukan-bukan. Asal bercakap aja nak merepet-repet kan. Baik duduk diam-diam saja. Nombor 3, Salih alaihi jaga pendengaran. Jaga pendengaran daripada Salih alaihi Muhammad mendengar benda-benda yang tidak sepatutnya. Dengar benda-benda lara, benda-benda maksiat, dengar orang mengumpat. Dia kadang-kadang mengumpat ni bukan tunggu bercakap, aja. Mengangguk je Ustaz. Mengangguk je. Ustaz, saya tak dengar Ustaz. Saya tak cakap Ustaz. Dia pun duduk mengata-mengata Ustaz. Saya tak dengar Ustaz. Saya duduk dia. Saya tak cakap Ustaz. Saya duduk diam. Saya dengar je Ustaz. Dengar pun mengumpat. Allah Akbar. Sebab dia berkata apa? Kamu mendengar orang mengumpat, kamu termasuk daripada kalangan mereka. Sebab kalau kita tak tahan telinga kita untuk mendengar, maka dia tu pun tak bercakap. Betul. Dia duduk bercakap, kita duduk tahan telinga tu yang dia bercakap tu. Maka kita menjadi penyebab dia mengumpat. Tak tahan, mengangguk pula tu. Mengangguk pula tu. Ya, itulah saya rasa orang macam tu. Dia tu tak ada macam tu. Ada macam tu je tu. Subhanallah kan, mendengar tadi.
Yang berikutnya anggota, jaga anggota. Jaga anggota kita ni, jangan buat benda. Sebab tu Nabi SAW pesan, kalau ada orang ajak bergaduh dengan dia. Orang ajak bergaduh ni bertengkar ke, bergaduh ke, bertumbuk, bergocoh ke, smackdown ke apa, saya tak tahu lah. Maka dia kata apa? Sungguhnya, sungguhnya aku berpuasa. Kata dah, sungguh aku puasa ni. Indirectly, kalau aku tak puasa, aku balun. Kalau aku tak puasa ni, aku boleh. Tapi, tak, sungguhnya aku berpuasa. Nabi SAW pesan suruh kita sebut macam tu. Sebab nak halang kita daripada buat benda yang tak sepatutnya kita buat. Kemudian jaga perut kita makan daripada benda-benda yang haram. Allah tak berhajat kepada kita. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu baik dan Allah tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka kita dah puasa tu baik. Tapi makan juga semua Allah. Makan daripada sumber yang baik. Pastikan makanan yang untuk kita gunakan untuk berbuka puasa adalah daripada sumber-sumber yang halal. Maka mudah-mudahan dengan ciri-ciri inilah kita akan termasuk daripada kelompok disebut aina saimun, di manakah orang berpuasa tu? Kita termasuk dalam tu mudah-mudahan, dan kita akan masuk pintu syurga nama Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin. Semoga kita terpilih untuk memasuki pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya suka dengan soalan daripada sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak ini. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Nabi junjungan kita dan para sahabat akan memanjatkan doa supaya ibadah Ramadan mereka diterima sehingga 6 bulan selepas Ramadan. Sedangkan kita akan terus meninggalkan Ramadan pada hari terakhir berpuasa. Di manakah agaknya puasa kita Ustaz? Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Intan Zurina atas soalan. Intan Zurina tanya, di manakah puasa kita? Jawapan dia, jauh. Jauh sangat. Jauh sangat. Kalau kita nak banding amalan puasa kita dengan salafus soleh, subhanallah, orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bersungguh dalam ibadat dia, kita jauh sangat Intan, jauh sangat, jauh sangat. Tak mampu untuk kita menilai. Para salafus soleh nak masuk 6 bulan lagi nak berpuasa, 6 bulan. Bulan Ramadan ni bulan maksimum. Bulan dia ibadat 100%. Bulan yang Allah nak bagi gandaan pahala yang begitu banyak. Dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub, karangan Imam Ghazali cerita seorang lelaki yang berjihad 1000 bulan tak pernah letak pedang dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu para sahabat cemburulah Rasulullah, depa untunglah orang dulu-dulu umur panjang-panjang 1000 tahun, kita nak buat depa boleh buat amal banyak-banyak, kita ni umur 60 70 tahun je. Sikit je melepasi kata Nabi SAW. Nah, macam mana kita nak challenge umat terdahulu? Allah bagi satu malam saja dalam bulan Ramadan yang nama dia Al-Qadar, yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian gandaan pahala yang begitu banyak. Nanti pergi depan Allah, solat kita, dah 2000-3000 tahun. Padahal usia baru 60 tahun, 70 tahun. Sebab apa? Sebab gandaan pahala yang Allah beri. Dan semua kelebihan yang Allah beri dalam bulan Ramadan. Maka nak masuk, nak dapat special offer dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, dia perlu kepada apa ni? Perlu kepada persediaan dan persiapan. Macam nak masuk maraton ni, dah siap dah, siap jogging, dah tukar kasut, dah beli kasut baru dah apa semua untuk lari, kan, sebab dah start training, exercise apa semua, supaya apa? Supaya nanti bila masuk maraton, lari lancar. Ini baru-baru nak hari ni nak maraton, hari tu baru nak beli kasut, tak pernah duduk jogging apa semua, lari saya. Tu yang terkejut Ustaz. Tu yang terkejut, baru 5 kilometer, 5 meter dah jam krem dah. Jadi persiapan persediaan. Sebab tu depa 6 bulan dah buat persiapan. Lepas tu, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Takut pula nanti Allah tak terima yang dia buat amalan dalam sebulan tu. Subhanallah. Itulah kualiti ibadat mereka nak banding kita. Kita buat macam mana? Ambil pengajaran, cuba untuk tiru sekadar yang kita mampu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi usaha semampu boleh. Mudah-mudahan kita punya puasa seakan-akan orang yang para salafus soleh terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada keluarga besar Tanya Ustaz, kita Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang topik audit puasa bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita nak meraihkan soalan seterusnya daripada sahabat kita di Facebook. Sahziatul Siddiq bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, ketika ini fitnah berleluasa menimbulkan amarah semuanya di media massa. Soalan saya Ustaz, jika kita membaca dan mengambil tahu hal-hal berkaitan yang viral yang menimbulkan fitnah sebagai aras pengukur kedudukan puasa seseorang itu. Yang kedua, bagaimana untuk mengekalkan momentum dalam perjuangan dalam beramal. Ini kerana istiqamah seseorang itu apabila keluarnya Ramadan menjadi tanda aras pengukur di mana kedudukan puasa seseorang itu. Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Silakan, terima kasih Sahziatul Siddiq. Soalan yang sangat baik. Masya Allah, semua tuan-tuan. Saya bila kita duduk dalam media sosial waktu sekarang ni, Allah sedang menguji kita tuan-tuan. Allah sedang menguji kita. Kita duduk dalam keadaan sedang diuji oleh Allah dengan pandemik. Bila Allah menguji kita dengan sesuatu benda, maka sepatutnya ialah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan kita makin jauh daripada Allah. Betul. Tapi apa yang kita lihat, bagaimana manusia diuji, dia makin jauh daripada Allah. Dan di antara tanda dia makin jauh daripada Allah ialah dia tidak menjaga lagi patah-patah perkataan dia. Dia tidak menjaga lagi akhlak dan perbuatan dia, maka dia mampu untuk bercakap dan mampu untuk melakukan perkara-perkara yang seolah-olah macam Salih alaihi Muhammad nak menambahkan distance dia, hubungan dia, menjauhkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tolong semua tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, apa tugas kita? Apa tugas kita sebenarnya? Tuan-tuan, tolong ingat beberapa benda ni. Nabi SAW tadi sebut tentang malam yada' qaula zur wa amala bi wa jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata batil, melakukan kebatilan dan kejahilan, maka tidak ada kepada Allah tidak berhajat kepada lapar dan dahaga dia. Allah tak terima. Maka tuan-tuan, tolong ingat yang ni. Yang pertama, Salih alaihi Muhammad, tengok dengan siapa kita berkawan. Siapa grup kita ni? Ni saya bagi senarai ni yang tuan-tuan kena buat dalam bulan puasa ni. Nombor satu, tengok surrounding kita, tengok grup kita siapa. Kalau grup kita grup yang sentiasa mengajak kepada kebaikan, ajak kita untuk buat baik, sentiasa bagi peringatan, saya bagi tazkirah, kekal dengan grup tu. Tapi kalau grup-grup yang sentiasa mengumpat, yang memfitnah, yang bercakap tentang orang lain, yang kita tak tahu betul ataupun salah, tinggalkan grup tu, tinggalkan. Nombor dua, Salih alaihi Muhammad, tolong tengok apa yang nak kita baca. Tolong tengok apa yang kita baca. Sekali kita start baca benda yang tak sepatutnya kita baca, Salih alaihi Muhammad, bila kita start baca benda yang tak sepatutnya kita baca, kita akan melekat dengan benda tersebut. Benda tu akan melekat dengan kita, Salih alaihi Muhammad. Kita start klik saja, nanti apa akan jadi? Nanti dia akan keluar yang lain-lain, yang berikutnya. Kalau tuan-tuan bersedia untuk berhadapan dengan benda yang boleh menjerumuskan tuan-tuan kepada kemaksiatan, kita kalau benda tu kita tak tengok, kita tak terdorong untuk baca. Kalau kita tak tengok benda tu, kita tak terdorong untuk buat benda yang bersangkutan dengan dia. Kalau kita tak mula nak tengok benda-benda yang tak elok, kita tak akan, kan kita buka satu benda, sekali dia akan ada dia punya link kemudian dia akan dorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Maka tolong tengok apa yang kita baca. Nombor tiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok apa yang nak kita komen. Komen kita tu boleh jadi baik ataupun buruk, salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita komen salli ala sayyidina Muhammad jadi dosa, maka jangan komen. Saya duduk sembang dengan Da'i Hakim tadi ni, macam mana kalau kita nak post satu benda, tengok apa respon di bawah tu. Betul. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ajak orang buat baik, tuan-tuan akan tumpang pahala baik. Tuan-tuan ajak orang buat maksiat, tuan-tuan akan tumpang dosa maksiat. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Kama Nabi kata, siapa yang ajak satu benda kebaikan maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Tapi man da'a ilal dhalalah, siapa yang ajak pada satu benda kemaksiatan maka dosa baginya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Maka tu dua kesan, sama ada baik ataupun buruk. Bila kita post satu benda, tengok apa yang bawah tu. Kalau di bawah tu orang buat baik, orang ajak baik, orang share pada baik, tuan-tuan teruskan.
Tapi kalau kita post satu benda di bawah tu orang bergaduh. Kau ni kata, kau ni maki, kau ni maki, kau maki, kau ni. Maksudnya tuan-tuan tak mengajak kepada kebaikan. Memaki orang, duduk bergaduh itu dosa dan kita menjadi pencetus dosa. Tolong share. Tolong tengok apa yang kita nak share. Tolong tengok apa yang kita nak komen. Ini di antara benda yang kita kena tengok dan kita kena pastikan waktu kita berada di zaman fitnah ni. Paling tidak 3 benda ni. Nah, yang pertama apa tadi? Tengok siapa grup kita. Nombor 2, salih ala Sayyidina Muhammad, tengok apa yang nak kita baca. Yang ketiga, tolong tengok apa yang nak kita kongsikan, yang nak kita komen, yang nak kita share. Yang 3 benda ni paling tidak. Nah, tuan-tuan, salih Sayyidina jaga elok-elok. Sebab kita takut nanti habis pahala kita macam tu, ada puasa tapi tak ada apa-apa. Yang kedua, macam mana nak istiqamah. Tuan-tuan, Ramadan ni bulan tarbiyah. Ramadan bulan training. 30 hari Allah training kita puasa. Bila 30 hari dengan harapan mudah-mudahan keluar daripada Ramadan paling tidak 3 hari dalam sebulan kita puasa. Dalam bulan Ramadan kita banyak baca Quran. Baca Quran banyak, satu muka surat. Mudah-mudahan keluar daripada Ramadan paling tidak 1 muka surat kita baca. Dalam bulan Ramadan kita banyak bangun awal pagi, 4:30 pagi, 3:30 pagi, 4:30 pagi, 3:30 pagi. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan paling tidak 5 minit, 10 minit, 15 minit sebelum daripada waktu subuh kita bangun untuk bangun bertahajud kepada Allah SWT. Ini kesan daripada Ramadan. Macam mana nak buat? Tuan-tuan, fastabiqul khairat, bersegera buat baik. Nanti sebab tu lepas Ramadan Nabi SAW pesan dekat kita, ajar kita puasa 6 hari supaya kita tak hilang momentum. Lepas puasa 1 bulan, dah lah puasa sebulan, tiba-tiba suruh puasa lagi. Sebab apa? Sebab tak mau kita terus drop. Bila kita drop, kita nak bangun balik susah. Maka puasa lu 6 hari. Teruskan dengan kita punya solat-solat fardu secara berjemaah. Teruskan dengan puasa-puasa sunat. Teruskan dengan bersedekah. Itu cara untuk kita istiqamah. Biar tak banyak tapi istiqamah mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, kita ada checklist yang terbaru iaitu yang pertama tengok siapa kita berkawan, yang kedua tengok apa yang kita baca dan yang ketiga apa yang nak kita komen. Mudah-mudahan kita jauh daripada maksiat. Baiklah, kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Masih lagi membincangkan tentang topik audit puasa bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Pejam celik. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Jangan pejam tak celik-celik, Adin. Lama pejam, Din. Puasa katanya, kan? Okey, baik. Jadi soalan seterusnya daripada sahabat kita di Facebook diajukan oleh Sal Rasid Cik. Assalam Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah dengan berbaik sangka kepada Allah sentiasa kerana dialah yang mengaudit segala amal ibadah serta puasa kita dan tugas kita hanya menumpukan ibadah serta mengharapkan keredaannya agar segala ibadah dapat diterima. Mohon Ustaz jelaskan, syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada salah satu Cik atas soalan. Silakan. Nama saya sebut apa? Selalu sebut nama ni kan? Betul. Salih Sayyid Muhammad. Sal Rasid Cik. InsyaAllah. Susah juga nak sebut tu kan. Baik, Allahumma salli tuan-tuan. Allahumma salli Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala Allahu azza wa jal. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku ini, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selalu duduk di atas sangkaan hamba-Ku terhadapku. Allah akan sesuaikan dengan bagaimana kita bersangka dengan Allah. Kalau kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan melakukan kebaikan untuk kita. Kalau kita sentiasa bersangka buruk dengan Allah, na'udzubillahi min dzalik. Dalam kita nak memastikan amalan kita diterima oleh Allah, tuan-tuan, bukan semata-mata aku buat je lah, Allah terima, Allah tak terima, tu hal dia. Memang macam tu keadaan dia. Tetapi kita juga kena berusaha untuk memastikan ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Kan Allah SWT, kita kena berusaha. Maka Imam Nawawi senaraikan kepada kita,
Macam mana cara nak kita pastikan amal kita diterima oleh Allah selain daripada rahmat dan kasih sayang Allah SWT lah. Boleh jadi Allah terima dengan rahmat kasih sayang dia. Tapi paling tidak ada dua perkara ni yang perlu ada dalam amal kita. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amal tersebut mestilah bertepatan bagaimana yang diajarkan dalam syariat. Kalau solat maghrib 3 rakaat, kena buat 3 rakaat. Jangan rasa hari ni rajin lebih sikit lah Ustaz, saya buat 4 rakaat lah, siap-siap kira maghrib ni solat jemaah. Tak boleh. Dia tetap 3 rakaat walau macam mana rajin kita. Puasa ni Ustaz, Allah sakat puasa sampai pukul 7 suku tu rasa macam sikit sangat lah Ustaz. Saya nak puasa sampai pukul 10 malam lah. Allah tak kira, Allah kira tetap berhenti buka 7 sampai waktu buka. Lepas tarawih buka apa semua sebagainya Ustaz jemaah. Maka tuan-tuan, buat amalan bersesuaian bagaimana yang diajarkan dalam syariat. Yang kedua, amal tersebut mestilah ikhlas kerana Allah SWT. Ini kena ajak. Jangan ada dalam ibadat kita tu riak, ujub, takabur, sum'ah, nak tunjuk kat orang, nak cerita kat orang. Sebab tu saya selalu pesan dalam ibadat kita tak cerita kat orang pun tak apa tuan-tuan. Nah, saya semat dan tahajud. Tak payah cerita kat orang lah tuan-tuan. Hashtag dan tahajud. Tak payah cerita kat orang, tak apa. Salih alaihi Muhammad. Nah, dia kita apa? Alah Ustaz, saya tulis bangun tahajud tak pagi ni. Pukul berapa dia tulis tu? Pukul 3.30 pagi. Siapa nak baca 3.30 pagi tu tuan-tuan? Kalau betul nak ajak orang bangun tahajud, tulis pukul 10 malam tadi ni. Betul. Tulis 10 malam tadi ni. Tulis. Jom esok kita bangun tahajud. Tu betul nak ajak. Pukul 3.30 pagi nak ajak orang bangun tahajud, orang duk tidur. Lepas tu esok pula sekali orang tu, tengok berapa orang komen hari ni. Insya-Allah bagusnya pukul 3.30 pagi dah bangun dah, yang rajin tahajud. Akhirnya bawa pada riak aja. Kan Ustaz Syahmat? Kalau tak mampu untuk handle, lebih baik jangan. Salih Syahmat tuan-tuan. Betul. Riak, ujub rasa hebat dengan apa yang dia buat, takabur, berasa besar diri. Sum'ah dia buat ibadat seorang-seorang malam-malam. Siapa pun tak tahu. Tapi esok dia pergi cerita ke orang. Semalam ni aku alhamdulillah lah, bukan sakat bangun sahur, dapatlah tahajud apa semua sebagainya. Hang rasa malam semalam Lailatul Qadar kah? Tak tahulah. Tapi kalau Lailatul Qadar pun tak apalah, alhamdulillah aku semalam daripada pukul 2.30 pagi semalam tasbih, masya-Allah. Semayang tasbihnya, semayang Ustaz Syahmat tahajudnya, masya-Allah. Menangis kira semalam ni, kira sujud tu kira menangis sampai dicerita ke orang semua apa dia buat. Ini semua benda yang menghilangkan ikhlas. Buat ibadat semata-mata kerana Allah, cukup 2 syarat ini usaha yang kita buat. Selebihnya betul balik pada sama ada Allah nak terima atau tak terima, itu hak mutlak Allah. Tugas kita ialah untuk bagi yang sebaiknya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu baik dan Allah tak menerima melainkan yang baik-baik saja. Jangan buat perangai dan ciri orang munafik yang Allah cerita dalam Al-Quran. Apabila dia bangun untuk solat, bangunnya bermalas-malasan. Allah. Teruk sangat nampak Allah. Teruk sangatlah, masya-Allah. Malas nampak. Kuat sikit, bagi semangat sikit untuk kita ibadat, sebab kita tak mau buat ibadat macam ciri-ciri orang munafik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan sahabat kita, Rosdin Samah namanya. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Ada 2 soalan. Yang pertama, ada antara kita yang bersungguh-sungguh menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi dalam masa yang sama, cuai dan alpa pula dalam menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Adakah mereka ini yang dikatakan berpuasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja? Yang kedua, siapakah mereka yang berpuasa tapi dikatakan termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi bila mana berakhirnya Ramadan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Rosdin Samah atas soalan. Terima kasih Encik Rosdin Samah atas soalan tu. Masya-Allah, saya semak betul lah. Orang yang pertamanya, orang yang dia bersungguh-sungguh jaga supaya dia takut batal puasa dia. Setitik air pun tak mau telan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Buat amal-amal takut sekali batal puasa. Subhanallah, daripada pukul 8 pagi masuk kerja tu sampai 11 pagi duk muncul mulut tu. Kenapa tu air liur tak telan? Kenapa tak telan tu? Salih alaihi wasallam. Sebab apa ni? Dia takut batal puasa, telan lah cik. Air liur tak apa. Dia nak cerita, dia punya bersungguh nak jaga takut batal puasa. Tapi mulut mengata kat orang. Tapi mata masih duk tengok benda-benda yang tak baik. Salih alaihi wasallam. Tuan-tuan, mulut masih fitnah orang. Tangan masih duk pegang benda yang tak sepatut. Kaki masih berjalan pada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Maka subhanallah,
orang ini yang kita takut. Nabi SAW sebut, kam min saim ma laisa min siyamil ija' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga saja. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah orang yang rugi? Bila dia masuk dalam bulan Ramadan, dia keluar Ramadan lalu dia rugi. Siapakah mereka? Saya risau dan takut seandainya kita termasuk dalam kelompok ini yang mendapat doa daripada malaikat Jibril alaihissalam. Waktu Nabi SAW naik tangga mimbar, Nabi kata amin, amin, amin. 3 kali Nabi SAW kata amin. Para sahabat pun kehairanan, tak pernah Nabi SAW buat macam tu. Turun Nabi SAW tanya, wahai Rasulullah, apa yang kamu aminkan? Dia kata, tadi datang malaikat Jibril doa. Malaikat Jibril doa, wahai Rasulullah, aku nak berdoa, engkau aminkan. Doa dipanjatkan oleh malaikat Jibril, ketua segala para malaikat. Kalau malaikat biasa doa kat kita pun makbul dah. Ini ketua malaikat ni doa ni. Dan diaminkan pula oleh Nabi SAW, sebaik-baik manusia. Betul. Penghulu kepada segala para rasul. Sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah pula. Combination dua doa yang sangat kuat. Dan salah satu doa dia ialah, Nabi kata apa? Kata malaikat Jibril, celakalah. Man adraka Ramadan falam yughfir lahu. Orang yang masuk, siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Kalau sakat tak diampunkan dosa, tahan kira lagi. Didoakan pula oleh malaikat Jibril akan kecelakaan. Abadahullah. Dosa dia jauh daripada Allah. Allah tak mau pandang orang-orang yang masuk Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Apa tanda dia tak dapat pengampunan? Salih Asma ulama sebut, nampak ciri orang dapat pengampunan. Allah ampunkan dosa dia. Yang pertama, dia bercakap baik-baik. Mulut dia tak bercakap dah benda-benda buruk-buruk. Nah, nombor 2, dia hilang sifat dengki dan khianat pada orang lain. Dia tak ada dah dengki-dengki, nak rasa sakit hati ke orang tu, tak ada dah. Nombor 3, yang ni boleh berasa dan tuan-tuan boleh tengok sama ada kita dapat ataupun tidak. Allah kurniakan dia grup yang baik, kawan-kawan yang baik. Allah bagi dekat dia. Dia berubah atau grup dia, kawan-kawan dia yang dulu yang lara, yang kaki maksiat, semua jadi orang baik-baik. Yang duduk sekitar dia adalah orang baik-baik. Ini kurniaan Allah. Dan yang keempat, dia makin berasa berdosa, rajin beristighfar dan menambah amal-amal dia. Maksud dia, kalau kita nak faham, tengok 4 ciri ni ada tak dekat kita lepas daripada Ramadan? Adakah kita masih bercakap benda-benda yang tak patut kita bercakap? Kalau masih, kita takut dosa kita tak diampun. Adakah siapakah grup surrounding kita ni? Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalil, seorang itu akan duduk di atas agama kawan baik dia. Siapa dengan perhati falyanzur, tengok siapa dengan kamu berkawan rapat. Nombor 3, tengok pula ni, adakah masih ada sifat dengki pada orang? Yang keempat, adakah amal kita bertambah? Kalau amal kita bertambah, insya-Allah mudah-mudahan Allah telah ampunkan dosa kita. Sebaliknya, kalau tak ada ciri-ciri ni, kita takut dosa kita masih belum diampunkan dan kita termasuk dalam doa malaikat Jibril alaihissalam. Na'udzubillah min dzalik. Allah. Banyak yang telah kita bincangkan bersama dengan Ustaz, dan saya fikir mungkin ini soalan terakhir sebagai penutup daripada Pak Suli Romli, sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimanakah cara terbaik untuk mengukur kualiti sebulan puasa yang kita lakukan dan apakah yang boleh diharapkan dengan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menilainya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Su atas soalan. Terima kasih Pak Suli yang bertanyakan soalan. Macam mana kita nak cek tengok lepas daripada kita keluar Ramadan. Kita masuk universiti, walau hebat kita kat universiti, kita tengok apakah hasilnya selepas daripada kita keluar universiti. Betul. Kita pergi training, Salih Ahmad 3-4 hari keluar, nak tengok apakah hasil yang kita keluar dari training. Demikian juga dalam bulan Ramadan, bila kita duduk dalam bulan Ramadan, kita ditrain oleh Allah dengan sifat sabar, dengan sifat mujahadah, dengan sifat amanah, dengan sifat qanaah. Macam-macam Allah train kat kita sepanjang Ramadan. Tengok hasil selepas daripada Ramadan. Kalau amal kita bertambah, itu menunjukkan bahawa mudah-mudahan amal ataupun yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu telah memberi manfaat kepada diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ciri orang bertakwa. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, tu Ustaz Ismail, hujungnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, dan itu matlamat kita berpuasa. Tengok masuk tak kita ni ciri-ciri orang bertakwa. Taubat. Tengok banyak tak taubat kita lepas daripada Ramadan. Sebab bila hati kita bersih daripada dosa, dosa kita telah diampunkan, kita mudah berasa berdosa. Dan kita akan banyak bertaubat. Qaf, qanaah.
Keluar bulan Ramadan, adakah kita ni merasa syukur dengan nikmat yang Allah bagi dekat kita ni? Cukup tak? Ataupun kita rasa masih rasa macam tak cukup, komplain sana, komplain sini, tengok orang dapat lebih, kita dengki sebagainya. Yang ketiga, wara'. Ramadan ajak kita jadi orang wara'. Hati-hati dengan apa yang kita nak buat. Allah perhati apa kita buat. Salih alaihi wasallam. Kalau aku buat ni jadi pahala ke jadi dosa? Yang berikutnya, yakin. Maksud apa? Yakin. Yakin bahawa Allah memerhatikan, Allah melihat apa yang dia buat, yakin ada syurga, ada neraka. Maka hasil daripada ni, tuan-tuan, yang nama dia takwa ni, dia akan jadi orang yang kesimpulan kita boleh nampak, dia sangat menjaga dua hubungan, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dia dengan Allah dia jaga, hubungan sesama manusia yang dia jaga, maka inilah yang disebut sebagai takwa di sisi Allah. Inilah yang kalau kita mampu, kita menilai kualiti ibadat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan terhasil selepas daripada kita keluar daripada Ramadan. Wallahu subhanallah. Cantik. Jadi 4 perkara yang perlu kita lihat. Yang pertama taubat, yang kedua qanaah, yang ketiga wara' dan yang keempat yakin. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit doa sebagai penutup program kita pagi ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna shinabah. Ya Allah, ampun dosa kami dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, angkat darjat kami dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, keterimalah segala amal kami dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Allah, pada tahun ini Engkau kurniakanlah kepada kami Al-Qadar. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kami Al-Qadar. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kami malam Al-Qadar kepada kami. Ya Allah, ya Allah, dan kurniakanlah takwa di sisimu hasil daripada Ramadan yang telah kami lalui ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda semua, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Aiman, juga panelnya Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Topik penalti puasa bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, harum bunga-bunga melati, dipakai menteri juga penari. Sebentar atau lama pasti mati, puasa sebagai bekal diri. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.